Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan tawakal adalah percaya terhadap apa-apa yang diatur oleh Allah Ta'ala dan menghindarkan diri dari apa-apa yang diatur oleh manusia. Menurut yang lain, yang dimaksudkan tawakal adalah hati yang sunyi dari pemikiran tentang hal-hal yang bertentangan, yang menyalahi syarak dalam mencari rezeki. Haris Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apakah tawakal itu akan diikuti oleh tamak? Dia menjawab, tawakal akan diikuti beberapa fikiran melalui jalan karakter. Tidak dirosak oleh sesuatu dan sangat kuat untuk tidak menggantungkan kepada orang lain. Menurut satu cerita, dituturkan bahawa Ahmad bin Muhammad An-Nuri dalam keadaan lapar di padang pasir. Dia mendengar satu suara yang berkata, mana yang paling engkau sukai antara sebab atau cukup dan cukup itu sendiri? Dia menjawab, cukup. Tidak ada yang melebihi darinya. Setelah itu dia tidak makan selama 17 hari. Abu Ali Ar-Ruzabari pernah mengatakan, bila setelah 5 hari tidak makan, orang fakir mengatakan, saya lapar, maka bawalah dia ke pasar dan berilah pekerjaan dan usaha. Menurut satu ungkapan, Abu Turab An-Nakhshabi pernah melihat orang sufi yang menghulurkan tangannya pada buah semangka untuk dimakan setelah 3 hari tidak makan. Abu Turab mengatakan kepadanya, hakikat tasawuf tidak layak engkau sandang, untuk itu pergilah ke pasar. Abu Ya'qub Al-Aqta Al-Basri menceritakan, saya pernah satu kali datang ke Tanah Haram selama 10 hari. Saya dalam keadaan lemah sedangkan nafsuku berbisik kepadaku. Setelah itu saya keluar ke padang pasir agar memperoleh sesuatu yang dapat menghilangkan kelemahanku. Di sana saya melihat buah saljanah yang terbuang. Lantas saya ambil. Hatiku sangat berduka cita. Seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadaku, engkau datang selama 10 hari yang akhirnya hanya mendapatkan bahagian buah saljanah itu. Buah itu saya lemparkan dan saya masuk ke masjid, lantas saya duduk. Ternyata di masjid, saya duduk berdampingan dengan orang-orang lelaki bukan Arab. Dia duduk di sampingku dan meletakkan laci. Ini untukmu, katanya. Bagaimana engkau memberikan keistimewaan kepadaku? Tanya Abu Ya'qub Al-Aqta. Jawab lelaki ini, kami berada di tengah laut selama 10 hari. Saya berada di atas kapal yang hampir tenggelam. Sehari dari kelompok kami bernazar, bila Allah Ta'ala menyelamatkan kami semua, maka kami akan memberikan sedekah. Sedangkan saya bernazar, bila Allah Ta'ala menyelamatkan diriku, maka saya akan memberikan sedekah dengan benda ini kepada orang pertama saya jumpai dari orang-orang yang berdampingan. Dan engkau adalah orang yang pertama saya jumpai. Bukalah bungkusan tersebut atau disebut laci. Pinta saya kepadanya.
Dia lantas membukanya, dalam terdapat kek yang terpupuk, buah badam yang sudah dikupas, dan gula manis yang penuh. Setelah itu saya genggam, saya pegang dengan tangan kanan, lalu saya sedekahkan. Dan satu genggam saya pegang dengan tangan kiri, lalu saya sedekahkan. Berikan sisa ini kepada anak-anakmu sebagai hadiah dariku untuk mereka, kataku kemudian. Setelah itu saya berkata pada diri sendiri, rezekiku datang dengan mudah kepadaku setiap 10 hari yang engkau sendiri mencari dari padang pasir. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan bahawa dia berada di samping Mimsyar Ad-Danuri, bukan Dinawari, Ad-Danuri, atau setengah bacanya Ad-Dainuri. Setelah itu perbicaraan tentang hutang dibicarakan oleh Mimsyar. Dia mengatakan, saya mempunyai hutang sehingga hatiku merasa tidak tenang. Suatu saat saya bermimpi seakan-akan ada orang yang mengatakan, wahai orang yang kikir, kedekut, engkau telah mengambil hak kami sejumlah ini. Engkau mengambil dan kami memberi. Engkau masih belum membayarnya, baik pada penjual sayur, penjaga maupun kepada orang lain. Diriwayatkan dari Bunan Al-Hammal, dia berkata, saya berada di tengah jalan ke Mekah. Saya datang dari Mesir dengan membawa bekal. Seorang perempuan datang kepadaku seraya mengatakan, wahai Bunan, bukannya Banan, Bunan, engkau adalah tukang pikul yang sedang memikul bekal di atas belakangmu. Engkau menduga Allah Ta'ala tidak akan memberikan rezeki kepadamu. Saya telah membuang bekal itu dan saya tidak makan meskipun saya memperoleh makanan meskipun saya tidak makan sampai 3 hari. Meskipun saya tidak makan selama 3 hari. Setelah itu saya menemukan gelang kaki di tengah jalan. Saya berkata pada diri sendiri, gelang ini akan saya bawa sehingga pemiliknya datang kepadaku. Bila dia, yang pemiliknya tadi, memberikan hadiah kepadaku, saya akan tolak. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang perempuan itu lagi. Engkau adalah pedagang, engkau telah mengatakan sehingga pemiliknya datang. Untuk itu barang ini akan saya ambil. Telah berkata, dia melemparkan beberapa dirham seraya mengatakan, pergunakan. Kau dapat memanfaatkan dirham itu menuju tempat yang dekat dari Mekah. Yang menuju ke Mekah. Dan riwayat lain dijelaskan bahawa Bunan Al-Hammal memerlukan seorang perempuan pelayan yang dapat melayaninya, yakni khadam perempuan. Dia menyebarkan informasi kepada saudara-saudaranya. Mereka berkumpul dan sepakat menetapkan harga. Mereka mengatakan bahawa satu saat sekelompok orang akan datang dan kami akan membelinya jika ada yang sesuai. Ketika sekelompok orang itu datang, mereka sepakat untuk membeli satu pelayan perempuan, yang khadam perempuan. Perempuan ini sesuai, kata mereka. Berapa harga perempuan ini? Tanya mereka kemudian pada pemiliknya. Perempuan pelayan ini tidak untuk dijual. Mereka akhirnya mendesak agar perempuan itu dijual. Perempuan pelayan ini untuk Bunan, jawab seorang yang membawa pelayan perempuan itu. Pelayan ini adalah hadiah dari seorang perempuan Samarkand. Oleh kerana itu, pelayan perempuan ini saya bawa untuk diberikan orang yang dimaksudkan. Dan ini perlu saya ceritakan lanjutnya. Hasan Al-Khayyat bercerita, saya berada di samping Bishr Al-Hafi. Satu saat kelompok orang datang kepadanya. Mereka memberikan salam kepadanya. Dari mana? Tanya Bishr. Kami dari Syam. Kami datang ke sini untuk memberikan salam pada Tuhan, kemudian melaksanakan ibadat haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kalian. Bolehkah engkau keluar melaksanakan ibadat haji bersama kami? Tanya mereka. Jawab Bishr, boleh dengan 3 syarat. Iaitu kita tidak boleh membawa sesuatu. Yang kedua, kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain. Dan yang ketiga, bila ada orang yang memberikan sesuatu pada kita, kita tidak boleh menerimanya. Bila kita tidak membawa sesuatu, kita akan tetap baik. Apabila tidak meminta, kita pun akan tetap baik.
Bila kita tidak mau menerima, jika diberi, tentu kita tidak akan mampu, kata mereka semua. Kita harus bertawakal di atas bekal haji, jawab Bishr Al-Hafiz. Kemudian dia menoleh kepada muridnya Hasan Al-Khayyat, selain mengatakan, wahai Hasan, orang-orang fakir terbahagi menjadi tiga. Yang pertama, orang fakir yang tidak meminta. Bila diberi, dia tidak akan menerimanya. Yang kedua, orang fakir ini termasuk dari para rohaniawan. Yakni orang yang kuat rohaninya. Yang kedua, orang fakir yang tidak meminta. Bila diberi, dia menerimanya. Orang fakir ini akan diberikan beberapa kenikmatan dan ketenangan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang fakir yang meminta. Bila diberi, dia akan menerimanya sekadar cukup. Orang fakir ini tebusannya, kafarah daripada apa yang diterimanya, hendaklah disedekahkan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi dalam pembicaraan makna tawakal. Ini pergantungan kepada Allah SWT dengan memejamkan mata hati kita daripada melihat sebab. Walaupun mata zahir kita melihat sebab, mata hati kita melihat kepada pencipta sebab, yakni Allah SWT. Maka ini secara mukaddimah tawakal. Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi tentang beberapa definisi dan cerita dan kisah tentang tawakal. Kata mereka, yakni kata para ulama tentang makna tawakal ialah percaya apa yang Allah atur dan tidak bergantung daripada apa yang diatur oleh manusia. Baik, kalau kita sebut aturan, suatu yang dirancangkan, suatu yang ditetapkan, suatu yang diinginkan, yang dikehendaki. Orang beriman dalam diri mereka sentiasa melihat aturan Allah. Aturan Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama pada perintah dan larangannya. Itu aturan Allah. Allah yang atur kita. Kahwin, Allah atur. Allah yang atur kita supaya makan, minum, bekerja. Dengan aturan Allah. Yang disebut sebagai syarak. Dengan bahasa mudah. Yang kedua, aturan Allah yang berupa perkara yang di luar usaha kita dan ikhtiar kita. Yang disebut sebagai takdir. Kesemua itu takdir. Tapi ada sesuatu yang kita nak takdir yang kita boleh melakukannya. Kita buat ini. Ada yang takdir yang kita sebut bahawa suatu ketetapan yang kita tak mampu nak ubah apa-apa. Ini yang kita sebut sebagai mubram dan mu'allaq. Yang tetap dan yang tergantung. Ada benda, kita buat, kita kerja, kita berusaha, lalu kita mencapai apa yang kita nak. Itu juga takdir. Berdasarkan keinginan dan usaha kita. Yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Yang kamu nak tu sebenarnya, itulah yang telah Allah kehendaki. Itulah yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Yang kedua, sesuatu yang kita tak kehendaki. Kita tak nak sakit. Tak nak. Kita tak nak susah. Kita tak nak gagal. Kita tak nak dibenci. Kita tak nak dibiarkan tanpa ditolongi. Itu semua kita tak nak. Tapi itu berlaku. Itu takdir. Maka ini aturan Allah. Dan meninggalkan aturan manusia. Apa maksud meninggalkan aturan manusia? Itu segala benda yang manusia suruh yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu aturan manusia. Syarak suruh kita mencari rezeki halal. Manusia ajak dorong kita cari rezeki haram. Maka itu aturan manusia. Syarak ajar kita bersabar, tenang. Manusia ajar kita untuk tidak bersabar. Maka itu aturan manusia. Maka ini yang dimaksudkan dengan aturan Allah. Seorang yang melaksanakan segala perintah Allah, maka dia sedang mengikuti sunnatullah ataupun aturan Allah. Bila misalnya berlaku kezaliman, aturan Allah supaya wa imma kita sabar, wa imma kita membalas kembali. Berdasarkan apa yang mereka lakukan. Itu aturan yang perlu kita buat. Nabi SAW di peringkat Mekah, aturan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat supaya tidak berperang. Dan mereka bersabar dalam tempoh 13 tahun. Dan bila baginda SAW sampai ke Madinah, aturan Allah kena perang. Walaupun dibenci, kena perang. Walaupun sebahagian memilih kami tak nak perang, kita damai je, kita baik. Ini kerana musuh akan sentiasa ingin membinasakan umat Islam.
Nanti kena perang. Perang kepada jawapan aturan Allah. Damai aturan Allah, perang juga aturan Allah. Maka oleh kerana sikap musuh ingin menghancurkan umat Islam dan mereka tak ada belas kasihan. Kanak-kanak ke perempuan tak ada. Kerana mereka tidak ada adab perang. Mereka cuma ada kebencian. Berbeza dengan orang Islam. Perang mereka ada adab perang. Bila kita dengar berita semalam, mereka bom hospital Mak Madani di Gaza. Habis 500 orang mati. Yang berita tu belum masuk kat Malaysia. Mungkin masuk lepas ni. Satu hospital besar dia bom. Ini kebencian orang kafir. Walau dalam tu kanak-kanak, orang sakit, perempuan. Yang mengorbankan satu hari itu 500 orang. Satu hospital nanti. Dia bom. Dengan doktor ni, dengan jurawat ni, semua. Kita lihat kebencian orang kafir. Sejarah sentiasa menceritakan ini hakikat kekufuran. Kebencian. Dan kerana apa umat Islam yang perlu memerintah? Kenapa umat Islam perlu memenangi peperangan? Kerana mereka menjaga adab. Ketika orang Islam tunjuk bagaimana tawanan Israel dirawat. Ni ada perempuan seorang patah tangan. Dirawat. Buat pembedahan 3 jam. Dirawat. Mereka tunjukkan kejahatan dengan bom hospital. Ya, ini kejahatan yang kita katakan kejahatan orang kafir yang kebencian. Kan itu Islam, aturan Allah perang. Maka tiada jawapan yang paling baik kepada khususnya golongan Yahudi. Tidak ada jawapan baik. Kerana mereka hanya mengetahui bahasa perang. Mereka tidak mengetahui bahasa damai, bahasa aman. Kerana Yahudi perangai dia, kalau dia rasa terancam, walaupun tak ada orang ancam, dia rasa je dia dah bunuh orang. Kalau dia kena sikit, dia akan hancurkan semua. Lakukan kerosakan. Tak kira. Dia beri alasan semua itu adalah musuh dia. Mereka tunjuk satu map, peta. Untuk Gaza, cuma laut dan dataran kosong. Memberi maksud mereka akan bom semua. Semua. Sehingga dia menjadi rata. Kerana kita orang beriman. Bagaimana kita sebut dalam aturan Allah. Allah kata, wa makaru wa makarallah. Mereka buat perancangan. Di sisi Allah sudah ada ketetapan. Manusia dengan jiwa syaitannya akan melihat kezaliman tanpa batasan. Tapi Allah akan meletakkan batasan. Allah akan meletakkan batasan. Fir'aun waktu dia nak menzalimi Bani Israel, menzalimi rakyatnya, sehebat mana pun perancangan Fir'aun, akhirnya Allah meletakkan batasannya dengan kehadiran Musa AS. Maka berlaku sekatan. Selama ni dia boleh bunuh anak suka hati dia. Akhirnya berlaku sekatan. Yang berakhir dengan kehancuran Fir'aun. Tentang ini Yahudi. Dia menyangka bahawa dia boleh menzalimi tanpa sekatan. Di sana akan pasti ada sekatan. Kerana Allah menjadikan sesuatu ada batasannya. Tak ada orang boleh melampaui. Ini aturan Allah. Sampai masanya, sebab itu bila Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan pernah berfikir Allah lupa dengan perbuatan orang zalim. Allah tidak biarkan. Jangan ada kita rasa kenapa Allah biarkan kezaliman. Allah tidak biarkan. Allah beri dia satu tempoh untuk tidak dia lagi punya alasan untuk dimusnahkan. Ketika mana orang Islam akan memerangi mereka, dunia tidak akan lagi kasihan pada mereka. Tidak akan lagi belas kasihan pada mereka. Kenapa yang mereka dah tunjukkan? Kini dunia tahu, oh macam ni sebab itulah orang Palestin lawan. Jahat sangat. Hospital pun dia bom. Gereja pun kena bom. Asalkan berada di Gaza, semua nak bom. Dan Gaza ialah permulaan kejahatan mereka. Dan tempat-tempat lain akan disusuli oleh mereka. Itu kejahatan mereka. Yang kita katakan dari sudut kita ada aturan Allah, kita ada aturan manusia. Saya dah sebut aturan Allah, perintah dan larangannya, dan takdir yang perlu kita imani, perlu kita sabar. Aturan manusia, mereka akan buat apa yang mereka hawa nafsu mereka. Mereka mengajak orang menyokong untuk buat apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Tapi aturan ini akan hancur.
aturan ni akan rosak. Jadi kalau seorang itu bertawakal pada Allah, kita sentiasa berjalan di atas aturan Allah. Perintahnya, larangannya dan sabar dengan ujian. Umat Islam yang sabar dengan ujian. Dia sedang mengikuti aturan Allah sehingga Allah datangkan kemenangan. Sehingga Allah datangkan jalan keluar. Sehingga Allah datangkan kemudahan. Sebagaimana Allah menyebut, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesukaran, kesusahan akan ada kesenangan. Dan sesungguhnya di sebalik kesukaran pasti akan ada kesenangan. Allah menjanjikan dengan dua kesenangan di atas satu kesusahan. Ada satu susah kita nampak, ada dua jalan Allah tunjuk bukan lebih. Kerana Allah bila menyebut perkataan yusran, mudah, arti jalan-jalan yang banyak. Yang Allah Ta'ala akan tunjuk. Maka tawakal ini melihat pada aturan Allah. Setengah ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan tawakal ialah hati sunyi daripada memikirkan hal yang bertentangan dengan mencari rezeki. Baik, tawakal ni banyak disebut tentang masalah rezeki. Kerana hari ini satu dunia, bukan hari ini, sebelum ini, semua bercakap tentang ekonomi atau tentang rezeki. Semua kita bercakap tentang rezeki. Rezeki sikit, rezeki banyak. Rezeki berupa jawatan anak-anak. Tetapi kita perlu tahu bahawa rezeki ini urusan Allah. Dan janji Allah pada setiap makhluknya semua dapat rezeki. Sama ada kamu usaha atau kamu tak usaha, Allah dah tetapkan rezeki ada. Orang gila ada rezeki, binatang pun ada rezeki, ulat dalam batu pun ada rezeki. Satu ketika Nabi Allah Musa AS ketika mana menghentakkan tongkatnya pada batu, batu tu pecah. Dan rupanya dalam batu tu ada ulat. Itu cerita ulat dalam batu pun ada rezeki. Dan ulat tu hidup dalam batu. Dalam keadaan air, makanan tak ada. Tapi ulat tu memang hidup dalam batu. Itu petua pepatah Melayu kata ulat dalam batu pun boleh makan. Untuk menunjukkan hakikat. Tentang aturan Allah. Ini yang kita kena tahu. Aturan Allah. Kita kerja ke kita tak kerja, rezeki memang ada. Cuma apakah hati kita mampu menanggung? Bila mana kita menunggu. Kita tak mampu menanggung, maka itu kita kena kerja. Kita tak mampu tanggung tempoh ni. Yang kita mungkin akan rasa lambat. Saya kalau tak kerja, lambat dapat duit ni. Lambat. Mungkin ada orang bagi lambat. Dengan kerja kita nampak macam cepat. Tapi itu aturan Allah. Allah dengan hati manusia. Kata kita kalau kerja tak dapat duit. Jauh lebih tenang daripada tak kerja dan tak dapat duit. Sebab kita akan, saya dah usaha. Sebab yang menjadi masalah hati kita untuk menerima sesuatu. Oleh kerana sifat hati kita lemah, maka datang usaha tadi untuk menjadikan hati kita lebih kuat dalam menerima sesuatu. Rumah kalau kita kunci, pencuri masuk. Kalau tuan-tuan tak kunci pun pencuri masuk. Cuma bila rumah tu kita kunci, bila pencuri masuk, hati kita lebih kuat menerima ujian tadi. Sebab kita kata, kita kunci. Tak ada orang blame kita. Kita report kat polis, saya dah kunci, dipecahkan. Tapi kalau kita tak kunci, pencuri masuk. Dia tetap masuk. Mana-mana Allah takdirkan. Tapi bila kita nak cerita ke orang akan blame kita. Kenapa tak tutup? Kenapa tak kunci? Kenapa? Lalu kita tak mampu tahan. Realitinya dia tetap berlaku macam dikehendaki oleh Allah. Baik, rezeki urusan Allah. Rezeki Allah tetapkan, semua akan dapat. Awak kerja tak kerja, Allah tetapkan. Dan Allah yang menetapkan rezeki, Allah suruh kita bekerja. Kenapa? Supaya hati kita kuat dalam menerima ujian dia. Allah dah kata negeri ni dunia tempat ujian. Ini tempat ujian. Ikut mana pun kita akan diuji. Jadi apa pun. Tuan-tuan jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan jadi agung. Tuan-tuan jadi raja. Tuan-tuan jadi orang paling kaya. Paling berkuasa. Orang yang paling ramai pengikutnya. Ujiannya tu benda sama. Sebab kita sebenarnya buat rutin sama. Kita makan, kita minum, kita berak, kita kencing. Kita tidur, kita bangun. Rutin itu semua manusia sama. Raja dia makan, minum, tidur, masuk jambang sama. Dia sakit, dia demam. Dia kahwin, dia gaduh bini dia, dia gaduh anak dia. Kita orang biasa pun sama. Makan, minum, tidur, berak, kencing, kahwin, gaduh bini, gaduh anak. Maka benda sama, tak ada beza. Kita cuma diliputi dengan kepalsuan pangkat dan harta. Kedudukan bangsa dan kaum. Realiti, ibtila, ujian sama. Allah dalam memberi rahmat pada hambanya, Allah nak suruh hati hambanya ni kuat. Maka Allah berikan kepada hambanya usaha. Allah suruh hambanya usaha. Supaya hatinya kuat.
Allah berikan kepada hamba-Nya pahala, darjat, gantian yang baik. Setiap kali kita diuji, Allah ganti yang baik supaya kita tidak terlalu mengingati kesusahan kita. Tapi ujian tu akan datang lagi. Lepas tu Allah ganti lagi supaya kita jangan terlalu teringat apa yang kita lalui dan perkara susah. Tuan-tuan ingat dulu, kita susah. Kemudian Allah pun ganti senang. Dulu nak cari duit susah, hari ni jadi tokek. Dulu tuan-tuan susahnya nak besarkan anak, hari ni anak dah besar. Tiada ujian dunia, melainkan Allah gantikan dengan kesenangan dan kemudahan. Supaya kita jangan duk ingat sangat apa yang kita susah. Kan di sebalik Allah uji, Maha Pemurah Allah. Yang menguji kita ini Tuhan yang bersifat pemurah. Diuji sikit, diambil sikit, diberi banyak. Itu belum cerita pahala. Itu belum cerita syurga. Yang tak sepadan dengan ujian kita. Tak sepadan. Umpama tuan-tuan kerja seminit, dibayar gaji 40 tahun. Sepadan tak sepadan? Tak sepadan. Ini dibayar gaji selamanya, syurga. Kalau kita tengok amalan kita buat kat dunia, langsung tak ada sepadan dengan nilai syurga. Langsung tak ada. Sehebat mana pun amalan kita. Kalau amalan kita seperti malaikat pun belum layak untuk dapat syurga. Kalau kira nilainya. Kalau nilainya. Tapi Allah beri dengan rahmat. Sebab ni kita sebut Allah uji kita. Itu Allah uji. Tapi Allah tak uji melainkan Allah beri kesenangan-kesenangan. Sebab itu orang yang dalam ujian pun masih boleh ketawa. Masih boleh tersenyum. Dan kalau dia mengingati nikmat Allah, senyumnya tak akan putus. Dan syukurnya tak akan berhenti. Kalau dia ingat nikmat Allah. Yang menjadi masalah saya katakan, bila datang musibah, dia menghijab nikmat. Sehingga mata hati kita buta melihat nikmat. Maka mata zahir kita duk sibuk melihat musibah. Itu kita nak bangunkan mata hati. Melihat nikmat. Nikmat ini dia tidak tersembunyi. Tapi di mata hati yang buta dia seperti tersembunyi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan buka mata hati tuan-tuan, apakah ada nikmat tersembunyi? Tidak ada. Bahkan di sebalik ujian tadi, nikmat keliling dia. Ujian tu sikit je tuan-tuan, ujian tu. Dia umpama satu kuih yang manis, ada satu bertenggek itu pahit. Yang lain semua manis. Tapi yang pahit dia ingati. Kita makan setangkai anggur. Tuan-tuan makan anggur, katakan ada untuk satu gugus anggur tadi, ada 50 biji. Tuan-tuan makan. Tiba kena satu yang masam. Bila tuan-tuan melihat dengan lidah zahir, tuan-tuan akan lupakan yang manis. Bila tuan-tuan lihat pada hakikat, yang masam cuma satu. Kenapa kita makan masam? Supaya rasa manisnya anggur yang lain. Nikmat. Kita tengok orang, kita makan nasi minyak, makan. Tergigit buah pelaga. Pada nasi minyak tu sedap, ayamnya pun sedap, gulai sedap, daging sedap. Tergigit buah pelaga. Terus putus selera. Walau kalau kita fikir balik, hanya sebiji buah pelaga. Itu pun sebenarnya untuk sedapkan bau nasi minyak tu. Kalau tak ada buah pelaga tu, tak jadi nasi minyak. Bunga lawang tu tak jadi nasi minyak. Tapi bunga lawang tu kita tak boleh makan. Buat nasi minyak kan letak buah pelaga, letak cengkeh, letak bunga lawang. Tapi yang tu semua jangan makan. Tapi kalau termakan, kita melihat nikmat. Tetapi kita tak nak langgar orang. Jalan raya tu bukan kerja kita nak langgar orang. Dan kita juga tidak mau dilanggar. Tapi kalau dilanggar, maka bersabar. Dan saya kata dalam nasi minyak ke, dalam nasi lemak ke, dalam mana-mana makanan kita makan, dia ada herba yang kita tak boleh makan. Dia untuk menyedapkan makanan, bukan untuk kita makan. Cengkeh bukan kita makan. Tuan-tuan termakan cengkeh. Kalau tidak orang, kalau cengkeh untuk dimakan, pasti orang letak cengkeh tu banyak. Sekilo cengkeh sebab makan cengkeh. Dia orang panggil pula nasi cengkeh, makan cengkeh. Tak. Orang makan nasi cengkeh tu untuk melazatkan dia. Bunga lawang melazatkan. Buah pelaga melazatkan. Letak apa pun herba untuk melazatkan. Bukan untuk dimakan benda tu. Hanya sedikit rempah-rata yang boleh kita makan. Itu pun kita makan sebab kita fikir khasiat. Bukan sebab sedap. Alia, lengkuas. Boleh makan dia? Boleh. Tapi sedap ke alia ni? Tak. Tapi fikir zat dia bagus. Tak. Makan. Ada yang makan lengkuas. Dia makan ikan singgang lengkuas-lengkuas dia makan. Sebab dia fikir zat. Ada yang makan kunyit. Ada yang makan bawang putih tu.
Bukan sebab bawang putih sedap. Kalau bawang putih sedap, dia akan mahal pada durian. Dia tak sedap. Tapi kerana ada khasiat. Dia sedap buat masakan, tapi bukan untuk kita terus makan sebiji. Tentang ini, dia sudut ujian. Saya sebut tadi ujian tu sikitnya. Keliling tu nikmat. Tapi mata hati buta. Maka kita tak dapat nikmat. Itu ada manusia mengeluh pada sedikit ujian yang dikelilingi oleh banyak nikmat. Maka dia mengeluh. Padahal dia dapat semua. Dan itu bila kita bercakap tentang makna tawakal. Hati ini, tuan-tuan, hati ini tak berfikir sesuatu yang bertentangan dalam urusan rezeki. Apa dia bertentangan? Kita fikir tak ada rezeki, tak dapat rezeki, anak tak ada rezeki. Itu bertentangan. Kerana Allah kata setiap makhluk ada rezeki. Kalau hari ini kita berniaga, lalu kita kata tak lakulah hari ini. Ini bertentangan dengan janji Allah. Jadi kita berniaga, jangan fikir tak ada rezeki. Niaga je, berniaga. Allah jamin rezeki. Kita bekerja, jangan fikir gagal. Fikir kerja, saya dah usaha. Gagal tak gagal urusan Allah. Saya buat. Kita berdakwah, belum dakwah dah fikir gagal. Akhirnya ramai orang tak dakwah. Belum nasihat dah fikir tak diterima. Akhirnya ramai orang tinggalkan nasihat. Belum kerja, dia rasa makan tak boleh. Maka ramai orang tinggal kerja. Belum belajar, dia rasa macam susah. Akhirnya mereka tinggal belajar. Dan ini semua orang yang tidak ada nilai tawakal. Nilai tawakal, tuan-tuan, bila kita buat sesuatu. Kita tidak berfikir sesuatu yang bertentangan. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan fikir aksiden. Itu bertentangan. Fikirlah selamat. Doa kita kan doa untuk selamat, bukan doa untuk aksiden. Maka fikirkan selamat. Kita kalau kerja, fikirkan ada rezekinya. Jangan bertentangan, tak ada kok rezeki. Tak ada. Tapi kini berniaga ni macam tak ada orang lalu. Tuan-tuan, kalau kita yakin, even kalau kita berniaga dalam hutang pun, kita yakin rezeki ni ada. Allah akan hantar seorang datang beli benda dalam hutan. Ini bukan lasna mustaghribin, walasna nastaghrib. Kita tak pernah rasa macam pelik apa yang kita contohkan. Kata ni ada orang bandar, masuk hutang, cari orang asli untuk beli barang ni. Orang asli pun tak buka kedai dia. Dia cari, saya nak barang ni. Kalau kita yakin, ini yang disebut tawakal. Tidak berfikir sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Tuan-tuan, kalau kita benar-benar yakin, kita berniaga tak pokok pun orang datang. Tuan-tuan berniaga dalam hutang pun orang datang. Dan ini ada contohnya, bukan kita cakap ni tanpa contoh. Even kalau tak ada contoh pun akan ada contoh. Ada contoh yang dah ada. Ada contoh yang akan ada yang kita sebut ni. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana keajaiban rezeki. Ni orang Malaysia, duduk Malaysia, membesar di Malaysia, rezeki dia kat Kanada. Ada seorang hamba Allah saya jumpa, dia buka restoran kat Kanada. Kat Kanada. Dia orang Johor, duduk Johor. Akhirnya buka restoran. Masak asam pedas, sekian. Dia boleh buka. Lihat aturan rezeki. Kalau kita tengok ni budak, kita tengok anak kita. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan, agak-agak rezeki dekat mana? Asasnya jangan fikir. Tapi kita bila nak cerita keajaiban, cuba ingat balik anak kita waktu kecil, kita fikir rezeki dekat mana? Ni budak ni mana rezeki? Lalu kita atur dia, sekolah ni, sekolah tu, masuk universiti ni, universiti tu. Nanti harap dia dapat kerja sekian-sekian. Anak ni kita tengok. Ada yang belajar nampak pandai, ada tak pandai. Ada nampak belajar tu cepat faham, ada macam tak faham-faham. Kita yang rasa takut dia belajar tak faham kerana kita fikir rezeki dia. Bukan kita fikir sebab dia tak faham. Bukan sebab dia belajar tak faham tu jadi kegusaran kita sebenar. Yang sebenar-benar kita fikir kalau tak faham, dia nak jawab periksa macam mana? Kalau dia tak berjaya periksa, dia nak kerja macam mana? Nak CJ macam mana? Kita ni faham. Kebimbangan kita semua dalam urusan kehidupan ini, rezeki. Belajar tu cuma topeng je. Belajar tinggi-tinggi tu topeng je. Realitinya kerja. Akhirnya tuan-tuan tengok, dia belajar lain, dia kerja lain. Artinya bukan cerita belajar, cerita rezeki. Belajar tentang fizik. Belajar tentang bio. Chemical. Kimia, dia belajar. Niaga karipak. Tak ada kaitan. Takkanlah dia nak buat rumusan kimia untuk buat karipak. Tak ada. Karipak tu dia ambil resipi turun-temurun moyang dia. Moyang dia. Dia belajar sampai US. Ada seorang tu dia belajar sampai US. Saya kata ambil apa? Business management. Dia ambil sekian-sekian. Tinggi belajar. Last sekali,
Kata ayah dia tak nak kerja, nak jadi suri rumah. Jadi dia manajemen rumah tangga dia, senang. Belajar dah tinggi, budak cerdik. Tapi dari rezeki dia, jadi isteri. Rezekinya pada suami dia. Kita lagi rehat. Majikan dia suami dia, yang boleh dimarah tiap hari. Ada nak jumpa majikan boleh marah. Tuan-tuan kerja dengan siapa, tuan-tuan tak boleh marah bos. Tapi isteri ni, majikan dia, suami dia boleh marah. Suami dia kena report kat dia. Bukan dia report dekat yang nak keluar, suami dia kena report. Ini power dia. Jadi, lihat. Bila lihat aturan rezeki. Tuan-tuan tengok anak-anak. Tuan-tuan fikir rezeki dia kat mana agak-agak. Kita bukan tanya sebab syak. Kita tanya kerana ajaib. Ajaib. Tengok anak kita lembiknya budak ni. Kena bully dia orang tiap hari. Kerja apa budak ni? Ni angkat plastik pun tak larat. Ni anak-anak kita kecil ni. Angkat plastik pun manja budak ni nak kerja. Apa angkat pun tak boleh. Tiba-tiba CEO. Sebab CEO memang tak ada angkat-angkat. Orang lain angkat. Dia dah ada watak CEO dia kecil ni. Jadi Allah Ta'ala tunjuk. Sebab itu bila disebutkan dengan tawakal. Hati ini sunyi memikirkan tentang perkara yang bertentangan dengan urusan rezeki. Kita fikir anak kita jodoh dengan siapa? Oh, fikir. Muka tak lawa ikut bapak dia. Susah hati. Kita ni. Dia kahwin dengan putera raja. Hebat lagi. Hebat pada kita. Saya tak, muka tak lawa tak apa. Duit banyak tak berkepuk. Ramailah perempuan lawa nak ke saya. Yang anak saya ni perempuan tak lawa. Apa nak. Kita fikir logik kita. Kerana dia ada rezeki dia jodoh dia. Ini ada orang hamba Allah tu. Dia tengok anak dia ni gemuk. Gemuk anak dia. Bila anak perempuan dia gemuk, dia pun fikirlah kahwin siapa lah budak ni. Dia punya gemuk tu gemuk semua. Kalau Gusti lengan laki-laki pun kalah. Dia gemuk. Tetapi tiba-tiba dijodohkan seorang lelaki yang lawa. Rupanya lelaki tu dia suka orang gemuk. Senang, tak payah beli tilam lagi. Dia suka. Apa anak 6, 7. Kita lihat jodoh. Kalau fikir aneh. Itulah yang kita katakan tawakal. Menjadikan kita tidak berfikir. Hati. Bukan otak ni. Hati jangan fikir. Tentang hati ni lebih dalam daripada otak. Kerana otak berfikir ada helah. Hati berfikir di pasrah. Selain mana tuan-tuan fikir dengan otak, tuan-tuan jumpa jalan ikut otak juga. Oh, kalau macam ni, itu otak. Hati bila fikir, macam mana? Dia dah macam full stop. Tak boleh buat apa. Hati ni dia akan berurusan dengan Allah. Dia akan kata, ya Allah aku serah padamu. Itu hati. Otak ni, dia akan terus mencari helah. Dia tak berhenti. Dan kemuncak kelemahan manusia bila mana mereka berfikir dengan hati. Sebenarnya puncak kelemahan itulah kekuatan. Kan dia berurusan dengan Allah. Hati ni berurusan dengan Allah. Tetapi bila kita sakit, otak pun berfikir. Doktor ni, hospital ni, orang tu, obat ni. Itu fikir. Terus. Akhirnya otak tu gagal berfikir. Hati mula berfikir. Ya Allah, serah padamu ya Allah. Kau sembuh. Mati. Maka ketika itu dilihatkan ajaiban. Bukan obat yang sembuhkan dia. Bukan apa. Atas suatu benda yang dia tak pernah anggap obat. Tak pernah anggap obat. Ada seorang perempuan. Dia tak ada anak. Bila dia tak ada anak, dia merantau semua tempat cari ubat. Dia orang ada duit. Doktor tu pawang habis. Maka dia dah puasa, dia pun pergi ke satu negeri. Di Amerika Selatan. Peru macam tu lah. Cerita lama. Jadi dia minum air pahit hotel. Ini yang baik. Asbab tu dia mengandung. Obat tak, apa tak. Dia pun tengok apa benda dia buat. Oh, dia minum air pahit hotel. Tuan-tuan jangan minum air pahit hotel pula pasal ni. Saya nak sebut tentang bagaimana bila hati sudah pasrah tertutup, Allah menjadi suatu benda yang tak pernah kita fikir sebab jadi sebab. Tak pernah kita. Kerana bila sesuatu itu mula berfikir dengan hati, dia sudah tertutup jalannya. Tapi menyerahkan pada Tuhan yang berkuasa. Itu yang sebenarnya keajaiban. Sebab itu orang yang sufi, dia dah gunakan hati dia dulu sebelum otak dia. Kita tuan-tuan, guna otak dulu. Hati last. Bila otak dah mati, lalu hati berkata, ya Allah, aku redha. Tuan-tuan. Walau, patutnya daripada mula lagi hati kita berkata, ya Allah, apapun yang berlaku, apapun ketetapanmu, aku redha.
Yang ini sedikit usaha yang kau perintahkan padaku. Kita tak pernah melihat usaha kita tu hebat, kuat, banyak. Kita kata sedikit usaha. Sebagai satu cara menenangkan hati. Bukan sebagai satu cara mendapatkan hasil. Kerana hasil Allah tetapkan untuk tenangkan hati. Saya katakan kita kalau isteri ditengok suami dia keluar kerja, dia tenang. Sebab suami dia keluar kerja. Walau tak dapat duit. Suami dia keluar ke laut, walau tak dapat ikan. Yang dia susah hati, suami dia tidur tak bangun lagi ni. Tak kerja lelaki aku. Itu dia susah hati. Marah dia. Kalau suami dia kata, tu si mak tu keluar, tak dapat ikan juga, baik aku tidur. Tak, itu tidak menenangkan hati. Dia bukan kita dapat, tak dapat. Bila saya kata, usaha ni cuma nak tenangkan sikit hati kita. Itu je. Dia bukan mempengaruhi dari sudut hasil. Hasil tetap yang Allah tetapkan. Kalau seorang kata tak, kerja, usaha menetapkan hasil. Kita kata tidak. Yang kita lihat dua orang berusaha dengan sama, hasilnya berbeza. Makan ubat yang sama, hasilnya berbeza. Artinya usaha tidak menetapkan hasil. Usaha hanya menenangkan hati kecil kita. Jiwa kita tenang. Tuan-tuan tengok anak belajar, tuan-tuan tenang. Tuan-tuan tengok anak tak sekolah, tuan-tuan bersuah hati, bodoh kan anakku. Tuan-tuan dulu kan tak ada sekolah. Okey. Zaman-zaman dulu ada sekolah, tak ada sekolah. Tak ada sekolah. Zaman-zaman dulu orang belajar kat masjid je. Ni belajar agama, orang tak belajar universiti. Belajar masjid je. Universiti pun tak ada. Sekarang kita suatu kalau anak kita tak belajar universiti. Kalau kita tengok sejarah mak ayah kita, belajar universiti ke mak ayah kita? Mak ayah tuan-tuan belajar universiti. Oh, universiti. Sebelum tu lagi, nenek pula. Kita nak cari sampai jumpa jawapan, tak belajar universiti. Tetap perjalanan hidup sama. Kita tengok kawan-kawan kita. Ada masuk U, ada tak masuk U. Ada masuk kolej, ada tak masuk kolej. Tuan-tuan tengok tak dari sudut. Apa yang kita usaha, tidak menatijakan natijah sama. Kita kalau ikut law kita, dah kita belajar sampai master, PhD, gaji mesti besar. Yang ni tak masuk sekolah, dia gaji besar. Tidak mustahil, tidak mustahil. Allah bukan tunjuk satu contoh. Ribuan contoh. Tapi bukan maksud jangan sekolah. Kita tak maksud macam tu. Bukan maksud jangan usaha. Kita cuma nak sebut hakikat usaha, cuma untuk menenangkan sedikit hati kecil kita. Tetapi realiti Allah tentukan. Ada orang yang nak kahwin. Maka dia usahalah sikit mengorak. Usahalah sikit guna orang tu, guna orang ni. Tapi hasilnya ialah sama. Hasil sama. Kalau sampai waktu jodohnya, dia akan dapat. Ada satu pramugari. Pramugari kerja dia buka pintu kapal terbang. Pintu kapal terbang tu berat tu. Tapi bila dia buka pintu kapal terbang, dia tengok pekerja kat luar tu. Tengok tu kaku, jatuh cinta. Sekejap lah. Akhirnya penerbangan tu dia lambat, tutup pintu. Sebab yang tutup pintu tu tengok lelaki lawa tu. Maksudnya jodoh dia lah tengok. Dia jadi habis gitu je. Tu tak payah WhatsApp ke apa, tak payah. Tuan jangan buka pintu kapal terbang pula lepas ni. Begitu perjalanan takdir. Sedikit ikhtiar hanya untuk menenangkan hati kita. Menenangkan hakikatnya begitu. Jadi bila kita bercakap tentang tawakal, hati kita jangan berfikir perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Tuan-tuan kerja, ada rezeki Allah tetapkan. Jangan berfikir negatif. Tuan-tuan beramal, maka ada bahagian amalan kita di sisi Allah SWT. Serah pada Allah. Saya semayang fikir takut tak sah. Tak, serah pada Allah. Pada ikhtiar kita ini Allah suruh kita buat. Dan kita serah pada Allah. Jangan berfikir negatif. Khususnya negatif yang menjatuhkan semangat. Kalau tuan-tuan berfikir negatif yang bangkitkan lagi semangat, tak apa. Contoh, seorang dia beramal, dia takut amalan tak terima, dia buat lagi amal banyak. Itu bagus. Yang salah, fikiran bertentangan sehingga kita berputus asa. Itu salah. Seorang bila dia beramal, dia kata Tuhan takkan terima. Lalu putus asa, dia pun stop. Itu salah. Seorang yang naik kereta, lalu dia pun putus asa, dia pun tak nak gerak kereta dia. Tapi seorang yang dia bimbang, orang naik kereta mungkin ada aksiden, dia bimbang. Tapi dia tetap meneruskan perjalanan dengan ikhtiar yang dia boleh buat. Tanpa dia berputus asa. Ini disebut gambaran pemikiran. Ada satu kisah, iaitu Ahmad An-Nuri.
atau nama sebenarnya Abdul Hussein Ahmad bin Muhammad. Seorang ulama yang meninggal tahun 295 Hijriah. Apa cerita Ahmad An-Nuri? Satu hari tuan-tuan dia lapar di padang pasir. Lapar. Tiba-tiba terdengar suara berkata, nak sebab atau nak cukup? Nak sebab ini makan. Tuan-tuan, untuk kenyang, tuan-tuan ada dua cara. Cara pertama makan. Cara itu yang digunakan oleh semua orang. Cara kedua untuk kenyang, jangan makan. Dan bersabar sehingga Allah kenyangkan kita. Tuan-tuan nak faham benda ni? Tuan-tuan faham bila tuan-tuan puasa. Kita kan lapar, saat saya biasa habis kuliah je sarapan. Cuba tuan-tuan pasang niat puasa. Kita pun pasang niat puasa. Saja ke puasa siapa. Pak kita betul lapar. Tuan-tuan datang sebab tuan-tuan tahu tuan-tuan puasa. Akhir sampai pukul 9 macam okey. Macam kenyang okey. Yang makan tu pula tak okey. Jadi lemah. Tertidur. Sudah makan, tertidur. Kita ni, memanglah pukul 6.30, perut kita goyang sikit. Tapi lama-lama, kita rasa kenyang. 9, 10, masuk petang. Ini kalau buka esok pun boleh ni. Allah beri kita tenaga. Kekuatan. Ini yang dimaksudkan dengan cukup. Sama ada kita menggunakan sebab atau nak guna cukup. Maka ketika Ahmad bin Hussein An-Nuri, dia jalan tengah padang pasir, lapar lama. Lalu dikatakan padanya dengan bisikan, nak sebab ke nak cukup? Dan nak makanan, kami hantar makanan. Sebagai satu karamah. Atau kami kenyangkan kamu tanpa makan. Lalu kata Nuri, bukan saya perlukan kecukupan. Tak apa, tak nak makan pun tak apa. Asalkan saya kenyang. Tuan-tuan, kita ambil contoh gini, supaya tuan-tuan faham. Ini bukan mitos, ini realiti hidup. Bila tuan-tuan sakit, nak makan ubat ke nak sabar? Sakit. Saya sakit perut. Sama ada saya makan ubat sakit perut atau saya bukan kata tak makan ubat, dengan makanan pun saya tak makan, saya tahan dia. Dua-dua akhirnya menuju pada sembuh. Sembuh. Tak ada masalah. Artinya di situ kita melihat Allah beri kita tak ada satu benda pun kemudahan yang kita nak dalam dunia melainkan Allah beri jalan-jalan yang banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung pada satu jalan. Bukan tak bergantung pada semua jalan itu melainkan pada Allah. Jalan-jalannya banyak. So, kita kalau nampak penyelesaian yang banyak, apa berlaku? Kita tak bergantung. Akhirnya kita melihat kepada Allah SWT. Jadi, kadang-kadang bila kita lapar, kita perlu makan. Kadang-kadang tak perlu makan. Tuan-tuan cuma tahan sekejap, tuan-tuan akan kenyang nanti. Kita haus. Haus kena minum. Tak, tuan-tuan tahan sekejap, nanti haus hilang. Kita kadang-kadang, tuan-tuan bila kita nak sesuatu. Saya ni cinta sesuatu, nak. Tak dapat, saya boleh mati. Tuan-tuan tahan sekejap, tuan-tuan akan tak nak. Ini Nabi Yusuf AS. Waktu digoda oleh Zulaikha. Sebagai manusia. Dan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Bila Zulaikha yang lawa, comel. Tutup pintu. Pakaian dengan pakaian menjolok mata. Secara fitrahnya, semua manusia akan terkena. Semua manusia akan ada keinginan. Semua. Wahamma biha. Dan secara umumnya, hamma biha akan ada kecenderungan. Namun kerana dia bersabar, kecenderungan tak ada. Tak ada kecenderungan itu. Tentu macam saya katakan, kita kalau suka sesuatu. Tentu hari ni rasa nak makan apa? Saya pagi ni betul-betul rasa nak makan mie rebus. Betul nak makan ni. Rasa macam nak menazar ni. Cuba tuan-tuan tahan. Tahan daripada sebut. Tahan daripada fikir. Lama-lama tak rasa nak makan. Tak rasa pun. Apa pun ya. Kadang-kadang kita ni mengidam. Mengidam tu, mengidam ni. Cuba tuan-tuan jangan fikir benda tu. Tahan-tahan. Lama-lama rasa tak ada pun. Orang ni fulan bisa jatuh cinta. Teruk jatuh ni sampai pengkat gila bayang. Dia tahan je. Maka akhirnya dia tak akan jatuh cinta. Habis macam tu. Ini yang guru kami menyebut sebagai fiqhul lahzah. Fiqh tahan sekejap. Tahan sekejap. Kita nak marah ni. Nak marah ni. Tahan sekejap je. Hilang. Jangan fikir. Hilang. Lapar. Jangan fikir lapar. Akhir hilang lapar. Jangan fikir penat tu. Hilang penat. Jangan fikir macam. Kadang-kadang. Atau kita travel ada benda tak selesa. Tandasnya tak selesa. Makan tak selesa.
Kita cuma tahan sekejap memikirkan benda tu, akhirnya selesa. Akhirnya kita lebih selesa pada orang. Siap tidur dalam tandas tu. Selesa. Bertambah makan ni, yang kita asal kata tak selesa. Ia berkait dengan fiqhul lahzah. Tahan. Tahan nafsu. Sebab nafsu ni perangai dia gelojoh. Gelojoh. Kalau kita ni dihidang makanan, tak dang doa makan. Bismillah pun tak dang. Gelojoh. Kalau kita tahan, okey je. Kalau tahan, ni kita uji letak makanan tengah lapar, zikir masa tu sejam. Zikir. Jangan makan. Lama-lama dia terbiasa. Tak nak makan lah saya. Jadi lah makan. Begitu kekuatan orang-orang yang bertawakal pada Allah. Menurut satu ungkapan, kata Abu Turab An-Nakhshabi, seorang ulama yang meninggal tahun 245 Hijriah, atau disebut sebagai tabi'in. Kata Nakhshabi ataupun Abu Turab, saya pernah melihat orang sufi hulur tangan pada buah semangka, buah tebikai. Untuk makan selepas 3 hari dia tak makan. Maka saya kata, kalau awak benar-benar tasawuf, maka awak tak layak macam ni. Maka awak patut pergi ke pasar. Apa maksud? Seorang yang nak bertasawuf, antaranya kekuatannya sabar pada makanan. Maka dia boleh tasawuf. Kalau kita dah sebut dulu contoh komando. Komando ni dia akan pilih 100 orang. Daripada 100 orang dia mungkin ambil lah bagi beret hijau 20 orang tu. Kalau orang tu dia masih lagi dalam keadaan status askar biasa, dia tak akan terima komando. Awak balik. Berlari sikit pun penat, balik. Ni tidur sikit dah demam, balik. Akhir tinggal berapa orang yang kental. Untuk dapat beret hijau tu, atau disebut komando. Bukan semua dapat. Tuan-tuan, kalau kita faham dari organisasi tu. Tuan-tuan faham? Ni ada satu Zakir Naik, dia buat satu institusi dia. Institusi Zakir Naik untuk orang yang akan berdebat dengan Kristian. Maka dia buat ujian, dia panggil. Siapa nak masuk? Masuk. Okay, dia suruh apa, kita ni apa, kita ni masa sekian-sekian. Tak boleh tidur masa sekian-sekian. Kalau tidak digugurkan, sehinggalah yang terpilih saja. Yang ini benar-benar hafal, benar-benar sekian boleh. Yang lain tak boleh. Saringan. Tentu sama juga dengan sufi. Kalau kita terima saringan-saringan duniawi memang macam tu. Dia akan buat saringan demi saringan. Sehinggalah orang yang hebat. Kita saring anak-anak kita dengan periksa. Sehingga pilih 10 orang yang layak dapat beasiswa. Sama dalam sufi. Kalau hak dunia kita saring, hal akhirat lebih layak kita saring. Supaya tak ada orang mendakwa kosong, saya sufi. Kalau benar kamu sufi, atau kamu ketiga hari tak makan pun kamu tak tunjuk gelojoh kamu. Benar. Maka itu jiwa sufi. Jiwa sufi tidak melihat makanan sebagai matlamat. Makanan cuma alat. Dan kadang-kadang alat ini tidak diperlukan. Karena itu hidup mereka cenderung menjadikan puasa lebih seronok daripada makan. Contoh kita kalau makan lebih seronok pada puasa, kita belum bersufi. Belum. Sampai kita rasa puasa lebih seronok. Sebab last kali tuan-tuan, kita akan puasa juga. Bila apa penyakit banyak. Puasa makan roti canai, puasa daripada makan durian. Puasa sebab apa? Penyakit dah banyak tu. Air manis tak boleh minum, gerah pun tak boleh makan. Semua. Baik kita memilih secara ibadat, daripada kita memilihnya disebabkan kita nak hidup lama. Baik kita pilih secara ibadat. Maka kena pula buah pinggang, sayur hijau tak boleh makan. Ayam pun tak boleh makan. Daging pun tak boleh makan. Yang ada potasium semua tak boleh makan. Kalau nak makan kena rendam air garam dulu. Akhirnya makannya garam bukan sayur. Dah jaga buah pinggang ni. Semua tak boleh. Air ni minum tudung tu. Air tu, tudung tu je. Dulu boleh minum air satu tudung perempuan. Sekarang boleh minum air tudung botol. Kecil je. Minum. Tak boleh minum. Tak boleh. Dia orang bukan tak dahaga-dahaga. Maka kerana apa? Jaga nyawa. Tapi kesudahan kita mati juga. Baik kita menjaganya secara ibadat. Baik secara logik. Baik cara ibadat. Saya tu memilih puasa. Daripada memilih berpantang. Kerana puasa menjadi sempurna dengan pahala dan ibadat. Dan tuan-tuan dah tahu tu tak bergantung. Baik puasa terus. Dapat pahala yang lebih baik. Dan kita tahu kita tak makan kerana kita, aku perintah Allah. Bukan sebab kita nak panjang umur. Bukan. Kerana lebih tinggi. Niat lebih tinggi. Saya tak kata niat panjang umur tu salah. Tak salah. Tuan-tuan kita doa panjang umur pun tak salah. Tapi bukankah kita nak satu niat yang lebih hebat? Saya tak makan sebab saya puasa. Itu niat lebih hebat. Saya tak makan sebab tak boleh ni. Nanti gauk. Tak boleh ni nanti. Baik saya tak makan sebab saya puasa. Menjadikan
pahala kita, kekuatan kerohanian kita lebih kuat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.